بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. InsyaAllah pada malam ini saya bersama dengan Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan dan juga saya bersama dengan Amal Valley Organisation di mana tempat saya buat live pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini sekadar kita berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi sebelum kita memulakan sedikit perbincangan pada malam ini, perbahasan pada malam ini, terlebih dahulu kita sama-sama membaca suratul Mulk ayat pertama sehinggalah ayat yang ke-10. InsyaAllah kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. InsyaAllah pada malam ini kita sedikit perkongsian bersama yang dianjurkan oleh Surau An-Nur Pasal 3 Bandar Seremban Selatan, dan saya bersama dengan Amal Valley Organisation, satu pertubuhan amal di bawah NGO, di bawah Klinik As-Salam. InsyaAllah pada malam ini kita berkongsi sedikit ilmu yang dipinjamkan, sedikit ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Di mana pada malam ini saya nak berkongsi sedikit tentang 7 kalimat sebagai penyelamat. Ramai orang yang ingin beramal ibadat, nak banyak amal ibadat, sedangkan amal ibadat yang kita lakukan kadang-kadang tidak berkekalan, hanya sementara waktu sahaja. Jadi pada malam ini kita bicara sedikit sahaja tuan-tuan, di mana kata ulama barang siapa yang menghafal 7 kalimat, ia dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat, serta diampuni dosa-dosanya walau sebesar lautan. Jadi kalau kita tengok amalan ini bukanlah susah, bukanlah satu perkara yang berat, namun untuk nak mengamalkannya secara istiqamah itu yang susah. Hari ini kita rajin beramal tapi tak istiqamah. Apa kalimat-kalimat yang disebut, apa kalimat-kalimat yang nak dinyatakan pada malam ini ialah 7 kalimat ini. Kalau siapa-siapa dapat mengamalkannya, dapat mengamalkan secara istiqamah, mudah-mudahan kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan yang mulia dan malaikat, serta diampuni dosa-dosa kita ini walaupun sebesar lautan. Apa kalimat? Pertama, kalimat ialah mengucap bismillah pada tiap-tiap nak melakukan sesuatu. Bunyi macam senang je tuan-tuan kan. Tiap-tiap sesuatu amal yang kita nak buat mula dengan bismillah. Agak-agak satu hari berapa banyak kita baca bismillah, berapa banyak amal yang kita buat yang kita memang baca bismillah. Atau makan aja kita baca bismillah, kan? Ataupun naik kenderaan aja yang kita baca bismillah, kan? Berapa banyak amalan, amal-amal kebaikan yang kita buat, yang kita memang mengamalkan setiap waktu, setiap detik, setiap saat dengan membaca bismillah. Kita nak petik suis lampu pun nak baca bismillah dan sebagainya, berapa banyak. Nak pakai kasut, nak sarung kasut pun baca bismillah, nak pakai baju baca bismillah, ni berapa ramai yang boleh buat. Bunyi macam senang ya tuan-tuan. Tapi amalan ini dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun simple, kita nak buat amalan berat-berat ni susah tuan-tuan. Nak bangkit tengah malam susah, nak puasa susah. Ini amalan yang mudah tapi susah nak buat. Nak dapatkan keberkatan amalan yang kita buat dengan melafazkan bismillah, supaya amalan yang kita buat mendapat keberkatan dari Allah, satu perkara yang susah. Bunyi macam senang. Berapa ramai tuan-tuan pakai baju baca bismillah, semua ni nak baca bismillah, nak buka pintu sebagainya baca bismillah, berapa ramai. Ini amalan yang senang tetapi susah nak dibuat tuan-tuan. Amalan yang mudah tapi susah sangat kita nak amalkan. Cakap memang senang, baca bismillah, baca bismillah. Apatah lagi nak baca bismillah yang begitu banyak zikir bismillah. Kalau sehari ni kita bangun tidur sampai nak tidur balik, kalau kita buat kerja amal ini, banyaklah bismillahnya tuan-tuan. Tapi sedangkan kita selalu melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa tak baca? Kerana kita tak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setiap detik, setiap saat kita tak ingat Allah. Yang kita ingat makhluk je. Sebab itu kita lupa nak sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan pertama. Amalan yang kedua, tuan-tuan, ya, mengucapkan alhamdulillah pada tiap-tiap selesai melakukan sesuatu. Lepas makan baca alhamdulillah, kan? Sampai ke destinasi ucap alhamdulillah. Berapa ramai kadang-kadang yang pergi ke masjid, pergi ke surau, dah sampai masjid, dah sampai surau, turun motor, alhamdulillah. Berapa ramai yang nak baca tu, tuan-tuan? Rata-rata yang kadang-kadang saya tanya, baca tak alhamdulillah? Terlupa, Ustaz. Bukan terlupa, memang tak pernah diamalkan. Memang tak pernah dibuat. Kita sampai ke satu destinasi, nak ucap alhamdulillah. Kita sampailah, contoh dari rumah sampai ke bis Ampang Amal Valley ni, yang berada di Ampang ini. Sampai-sampai turun-turun kereta, turun-turun motor, alhamdulillah. Oh, susah tuan-tuan nak ucap. Kan? Selesai buat kerja nak ucap alhamdulillah, susah. Susah sangat nak ucap alhamdulillah. Walaupun perkataan tu senang kita ucapkan, senang kita lafazkan, tetapi terlalu sukar untuk kita lafazkan. Dua kalimat yang pertama tadi bismillah, yang kedua alhamdulillah. Ucap alhamdulillah, sukar tuan-tuan. Salah zikir yang lain, ucapan yang lain. Ucapan yang berat-berat. Cuma alhamdulillah. Sampai alhamdulillah. Tanggal baju ya alhamdulillah. Lepas makan pun belum tentu nak ucap alhamdulillah. Tunggu senawa dululah. Senawa dulu baru teringat alhamdulillah. Kalau tak senawa tu hilanglah alhamdulillah pun dah ke mana. Semua tak ada tuan-tuan. Berapa ramai orang yang bekerja hari ini, berapa ramai orang beramal hari ini yang selepas dia buat ucap alhamdulillah. Kan? Berapa ramai tuan-tuan. Tak ramai yang nak ucap alhamdulillah. Kan? Bukan tak ramai kalau 90 orang tu belum tentulah 10 orang nak ucap alhamdulillah. Rata-ratanya tuan-tuan lah. Ucapan-ucapan ni susah. Pasal itu ganjarannya besar di sisi Allah. Sehingga kan orang yang dapat mengamalkan dipandang mulia di sisi Allah, kan, di sisi malaikat, dan juga diampuni dosanya. Apa saja tuan-tuan kita ucap alhamdulillah. Kan? Semua perkara yang kita buat, amal yang kita buat, semuanya diucapkan dengan alhamdulillah, kecuali dengan perkara-perkara haram. Jangan diucap alhamdulillah, kan? Kena nombor ekor alhamdulillah. Alhamdulillah tuan, alhamdulillah kena kata dia. Lepas benda-benda haram, tak perlu dah nak diucap alhamdulillah. Jadi kebanyakan amal yang kita buat susah untuk kita lafazkan kalimat-kalimat yang seumpama ini. Bismillah, alhamdulillah. Kan? Susah tuan-tuan. Cakap memang senang. Janganlah amalan-amalan yang lain yang berat-berat. Yang ini je tuan-tuan dulu. Sebab itu kalau bicara tentang amal, Tuhan bukanlah nak banyak beramal tu pun. Kalau memang Tuhan nak banyak kita beramal, diperintahkan kita 50 waktu dulu, tak kurang 50 tu. Kalau memang Allah Ta'ala memang nak kita beramal banyak, dulu sewaktu mula-mula difardukan 50 waktu semayang, nescaya Allah Ta'ala tak kurangkan. Tapi 50 kurang sampai 5. Kan? 50 kurang sampai 5. Kalau orang meniaga lah, berapa RM50? Boleh tak RM5? Oh, tak pernah dibuat ke orang tu. Tapi Allah Subhanahu wa taala fardukan Muhammad 50 waktu. Turun Nabi Muhammad, jumpa Nabi Musa. Apa cerita Muhammad? Tuhan fardukan 50 waktu sembahyang. Oh banyak tu Muhammad, minta kuranglah umat engkau, umur pendek. Kecil-kecil tak mampu Muhammad. Minta kurang. Minta kurang sampai 5 tuan-tuan. 5 pun nak minta kurang lagi tu. Kalau boleh kurang lagi lah 5. Ni Muhammad kata malulah, aku dah cukup lah kan. 5. Maknanya Tuhan kata aku bukan nak banyak pun, aku nak istiqamah berterusan. Sebab itu Nabi kata khairul a'malu adwamuha. Amalan ni yang paling penting ialah berkekalan, bukan banyak. Banyak yang tak sempurna, banyak yang kadang-kadang, kan? Itu yang rugi tuan-tuan. Biarlah sedikit tapi berterusan. Inilah ucapan bismillah yang hari-hari sebut. Ucapan alhamdulillah hari-hari sebut. Kan?
berterusan mengucap kalimat-kalimat alhamdulillah, berterusan mengucap kalimat bismillah. Bukan nak banyak pun. Allah Ta'ala nak pandang bukan pasal banyak tu. Kalau memang nak banyak, dah lama dah Allah Ta'ala perintah 50 waktu, tak kurang-kurang. Menonggeng kita sembahyang 50 waktu, tak keluar-keluar rumah. Duduk ni Arab je kat masjid. Ya, kejap-kejap azan, kejap-kejap azan 50 waktu. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, tak payah banyak-banyak. 5 berkekalan, buat elok-elok. Samalah amalan ini, bismillah, hari-hari baca. Kan? Apa nak buat, baca bismillah. Apa kebaikan yang nak dibuat, apa amalan yang kita nak buat, bismillah. Sudah, alhamdulillah. Bukan hanya lepas makan, lepas minum, tak. Kan? Sekadar nak mengucapkan itu pun payah, apatah amalan-amalan yang lain. Yang ketiga ialah mengucap astaghfirullah. Tiap kali buat dosa, tiap kali melakukan dosa, kita ni tak terlepas dari dosa. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Mungkin tak dosa dengan orang, tapi dosa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dosa mulut kita, dosa telinga kita, dosa mata kita, dosa kaki kita. Banyak kita ni siang malam pagi petang buat dosa. Tak terpelihara daripada dosa. Kan? Dosa mata, telinga, mulut. Hari ni tambah sikit dosa jari kita. Kan? Kan? Edit gambar itu, edit gambar ini, post gambar itu, share gambar ini. Kan? Gambar yang tak sepatut kita edit, kita share, kita edit dan sebagainya. Ini semua dosa. Nak mengucapkan kalimah astaghfirullah. Setiap kali teringat melakukan dosa. Semayang pun lakukan dosa, tuan-tuan. Pasal itu tuan-tuan tengok, lepas kita bagi salam, apa baca dulu? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas itu ucap astaghfirullahalazim. Lepas semayang, ucap istighfar. Orang kata lepas maksiat, ucap istighfar, buat dosa, istighfar. Tapi orang lepas semayang, ucap istighfar. Sebab dalam semayang pun buat dosa dengan Allah. Tengah semayang ingat benda lain kan. Tengah semayang lalai pada Allah. Ni semua dosa. Tengah-tengah semayang ingat benda lain. Berjalan sana kemari tengah semayang. Jasad je ngadap Tuhan. Hati tak ngadap Tuhan pun kan. Hati rayau. Malam ni apa nak buat. Mana nak pergi. Apa lepas ni kan. Tiba-tiba salam kan. Tu sebab lepas semayang. Bukan suka-suka nak ucap istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba ucap istighfar kan. Apa pasal ucap istighfar? Lepas semayang, lepas semayang nak ucap istighfar. Kalau buat dosa, buat maksiat, ucap istighfar, ya betul. Tapi lepas semayang pun ucap istighfar, sebab dalam semayang ada dosa. Kan? Tengah semayang ingat perkara lain. Kan? Sebab itulah semayang pun walaupun semayang, Allah Ta'ala kata, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kita ni banyak dosa. Lewatkan waktu semayang, masya-Allah kan. Lewatkan waktu semayang dan sebagainya, lambat-lambat. Kita buat leka je dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita semayang ni macam terpaksa lah tuan-tuan. Pasal wajib kan. Kalau tak berdosa masuk neraka, bukan semayang pasal cinta, tak ada. Semayang pasal apa? Pasal cinta kepada Allah. Lain tuan-tuan pasal cinta. Kalau semayang kerana cinta Allah, kan? Lain dengan semayang kerana terpaksa. Macam orang bercinta lah. Orang bercinta tuan-tuan kan macam mana tuan? Janji kau apa? Kau 12. Kau apa datang? 10 pacak dah kan? 10 pacak dah. Nak pergi dating janji kau 12. 10 pacak dah. Tunggu. Nak jumpa kekasih ni. Takkanlah janji kau 12 datang kau 3. Balik kekasih kan. Sebab itu P. Ramlee buat filem. Kan? Masa-masa ni. Janji pukul 2 datang pukul 6. Baliklah kawan tu. P. Ramlee balik lah. Jadi, kalau kita ni tuan-tuan semayang kerana cinta, waktu pasti akan jaga. Sebab belum datang waktu, dah tunggu dulu. Macam bercinta. Janji kau 12, datang pukul 10. Kan? Sebab nunggu kekasih ni, tak sabar nak jumpa kekasih.
Kita ni macam menyampah nak jumpa kasih. Kan? Baiklah masuk neraka, kau tak masuk neraka. Malah aku semayang kan. Baiklah pasal masuk neraka ni aku semayang juga lah. Kau tak adalah neraka, memang tak lah kan. Ada neraka pun buat lambat, tak ada neraka lagi tu. Kan? Ada neraka pun buat tak kisah semayang. Tengok, orang bercinta macam mana tuan-tuan. Semayang. Pakaian. Orang bercinta pakai semua. Kan? Pakai semua. Nak jumpa kekasih takkan jumpa selekeh kot. Mana? Jumpa kekasih. Pagodanya. Tak apa, pakai pagoda pun okey lah. Pakai selipar. Pakai ni. Mana? Jumpa kekasih. Macam ni jumpa girlfriend. Tak apalah. Jumpa kekasih mesti smart. Minyak wangi pun mahal. Tak ada pakai minyak wangi wakaf dah tuan-tuan. Ini kadang-kadang jemaah masjid, jemaah surah tak cakap lah kan. Datang masjid, datang surah, baru nak pakai minyak wangi. Mana minyak wangi wakaf yang kat surah tu? Yang kat masjid tu. Pakai pukul 7:01 dah tak ada bau. Ngadap Tuhan ni. Ngadap kekasih. Oh, spray. Daripada rumah dah bau, harum. Sampai balik tak hilang bau. Malam tak hilang bau. Sebab kita ngadap Tuhan. Sebab kita bukan ngadap kekasih. Kita ngadap ni terpaksa lah. Paksalah, mayang lah kan. Pakailah macam mana pun. Kan? Tak kuat ingatan. Jadi tuan-tuan, kat situ pun kita dah nampak dah. Semayang ni pasal terpaksa je. Nanti akan bicara tuan-tuan peringkat orang semayang ni. Kita ni semayang, kadang-kadang tak ada kesan pun tuan-tuan. Kan? Tuhan kata apa? Inna salata tan'a 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang cegah kemungkaran. Berapa ramai orang semayang boleh cegah kemungkaran? Siapa tak boleh cegah? Takkan tak betul Tuhan cakap? Itu Tuhan yang sebut, Allah Ta'ala sebut, semayang mencegah kemungkaran. Kita semayang tak cegah juga kemungkaran. Pasal apa tak cegah? Saya ada sebab. Saya ada sebab. Takkan sebab dengan semayang tu. Atas sebab kita salah buat sembahyang tu. Dia macam orang basuh baju lah tuan-tuan kan. Beris yang kita guna ni tuan-tuan, ada cara dia. Bukan tak ada cara. Bukan pasal banyak beris tu bersih. Tak ada. Kadang satu skop aja boleh bersih baju. Tapi tuan-tuan, tak bersih juga pasal tak betul cara. Semayang pun sama lah. Pasal apa semayang kita ni tak boleh cegah? Pasal semayang kita tak berapa nak cantik. Semayang kita tu atas sebab terpaksa semayang. Tu lah. Bukan kerana cinta nak semayang. So itu, dalam semayang kita banyak buat salah dengan Allah. Dalam semayang kita banyak buat dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sangat dosa kita dengan Allah. Cuma kita je yang tak perasan. Perbuatan. Sebab itu tuan-tuan, semayang ada kaifiat. Semayang ada cara. Kan? Nak ngadap Allah Ta'ala, pasal itu Nabi diutus oleh Allah. Ni Muhammad, tolong ajar umat engkau ni, hamba-hamba aku ni, cara ngadap aku. Dia ajar cara ngadap, bukan main sembrono nak ngadap. Kan? Tuan-tuan kalau jumpa sultan pun ada cara ngadap sultan, bukan main ngadap. Contoh tuan-tuan nak dibagi pingat, sebulan sebelum dah bagi tahu dah pakaian apa, waktunya bila. Lepas tu dia ajar, dia punya rehearsal kena buat, macam mana cara nadah tangan, macam mana cara masuk. Semua dia ajar tuan-tuan. Ada tukang ajar dia. Terus sebab ada kawan saya, waktu dia terima pingat, dia tak belajar. Kan? Tak belajar terima pingat. Mula-mula tolak, terima pingat. Sultan bagi pingat, tolak. Saya tak nak pingat ni. Kali kedua, Sultan panggil lagi, sila bagi alasan kenapa tak nak. Sakit? Mati? Tak boleh jawab. Kena terima lah. Bila terima, orang istana telefon. Okey tuan, sila datang ke istana untuk buat rehearsal lah. Cara nak ngadap sultan. Nak masuk. Dia pun, okey, nanti saya datang. Tiba-tiba hari nak datang, ada hal, tak dapat datang. Datuk, saya tak dapat datang lah Datuk. Tak apa. Saya ada hal, tak okey. Tapi besok masa terima pingat, datang tau. Okey. Datang. Hari terima pingat, dia datang awal lah. Dia pun cakap dengan Datuk ni, Datuk, saya itu tak datang untuk rehearsal. Macam mana ni Datuk? Tak apa. Datuk tu kata, tak apa. Nanti, Tuan tengok siapa yang buat tu dulu, Tuan tengok, ikut dia. Macam mana
Macam mana dia cara dia masuk? Tuan perhati ya. Okey. Sebab dia dah ada 2 kali panggil. Kali pertama ditolak, kali kedua ni dia kena pergi. Bila Datuk tu cakap macam tu, nanti tuan tengok je orang tu masuk macam mana, cara angkat tangan macam mana. Okey. Dia pun duduk, tiba-tiba nama dia sebut dulu. Sudah. Dia kata, nama simpulan sebelah. Allah, aku pula dulu. Macam mana ni kan? Sudah. Berpeluh orang kawan ni kan? Tak tahu macam mana nak masuk ni. Ni bukan nak ngadap siapa tu, ngadap sultan ni. Kan? Berpeluh tuan-tuan nak ngadap sultan kan? Tapi Datuk dia tunjuk tan jauh. Mula masuk macam ni, langkah macam ni. Berpeluh tuan-tuan, walaupun dia tunjuk. Ada cara nak masuk. Semayang ni Nabi tunjuk semua tau. Cara ngangkat tangan dia tunjuk kan? Cara letak tangan dia tunjuk. Semua dia tunjuk lah. Sampai salam tu dia tunjuk. Cuma kita hari ni lebih pada Nabi. Itu jadi masalah kan. Ada bersilang semua kan. Ada yang 10 kali. Sebab Nabi tak tunjuk lagu tu. Kita yang ikut lebih pada Nabi. Ini masalah kita. Kan? Sebab itu tuan-tuan, banyak dosa kita dengan Tuhan ni. Maka ulama kata, sering-seringlah bila melakukan dosa, teringat buat dosa. Apa dosa yang kita buat, tak kisahlah dosa apa pun, kita ucaplah kalimah astaghfirullah. 3 dah. Pertama, bismillah. Kedua, alhamdulillah. Ketiga, astaghfirullah. 3 ini, berapa ramai yang boleh amalkan setiap hari? Dosa ni tuan, ni dosa kecil saya, kena dosa besar. Ada lagi jawab dosa kecil. Tapi ni Syekh, dosa ni makruh je, bukan haram. Haram pula, ni dosa kecil je, kena dosa besar. Dosa besar ni Syekh, sesekali bukan selalu. Dia ada je jawab. Dia ada je jawab. Semua kita tak jawab tak? Sebab kita macam tak kisah buat dosa ni. Kan tak kisah buat dosa. Buat dosa ni kita tak kisah pun. Sebab dah biasa buat, tak kisah apa lah. 3. Yang keempat, mengucapkan kalimah insya-Allah jika merencanakan berbuat sesuatu di masa akan datang. Payah kan? Kau apa tuan? Kau 3. Confirm tak? Confirm. Macam dia dah tentu datang punya lah. Macam dia dah tentu sampai punya lah kan. Tak ada nak lapik. Pukul apa tuan? Pukul 3 insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa sampai. Tapi insya-Allah ni tak boleh guna sangat. Pada bukan tempat dia. Dia memang tak nak datang pun. Tapi duk malu. Duk malu kawan-kawan. Datang tu ni. Datang. Kau biar betul-betul. Insya-Allah. Insya-Allah nak menipu ni. Sebab dia peratus tak nak datang tu 80%. Peratus nak datang cuma 20 je. Jadi untuk itu dia gunakan kalimah insya-Allah. Kan? Untuk nak supaya orang tak ni rasa apa? Okey Ustaz, insya-Allah. Datang masjid Ustaz, insya-Allah. Tapi memang tak nak datang pun. Memang tak nak datang pun. Sebenarnya dia tak nak datang. Tinggal lagi malu punya pasal. Sama jemputan pun. Datang tuan kenduri ni. Insya-Allah. Kan? Tapi memang aku memang tak nak pergi kan. 90% tu memang tak nak pergi kan. Tapi 90% tu tak nak pergi. Putihkan dia. Okey. Jadi tuan-tuan tengok kalimah insya-Allah ni bukan semudah-mudahnya kita nak guna. Bukan semudah-mudah yang kita nak gunakan kalimah insya-Allah. Sebab apa? Kalimah insya-Allah itu ada landasan dia. Sebab kita membuat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimah izin Allah Subhanahu wa taala. Bukannya suka-suka. Memang tak nak buat tapi guna kalimah insya-Allah. Insya-Allah digunakan memang kita nak buat. Nak datang. Kan? Macam kita buat kerja amal ni lah. Amal Valley ni kan buat kerja amal. Kan? Amal Valley Organisation ni, yang tempat saya duduk ini, base yang saya duduk ini, ialah untuk buat kerja-kerja amal. Menguruskan jenazah. Sekarang ni sibuk dengan jenazah-jenazah COVID lah.
kan, kami buat tim Amal Valley ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan juga, kami pasal apa saya buat kat sini, ini tempat base kami yang dipanggil Amal Valley, base Ampang, untuk lakukan kerja-kerja amal lah. Antaranya sekarang ialah sibuk dengan pengurusan jenazah COVID, pengurusan jenazah biasa pun kita buat, dan COVID juga kita, dan juga kerja-kerja amal yang lain lah, secara sukarela, ya, secara sukarela tanpa ada bayaran apa-apa. Hanya siapa-siapa yang ingin menyumbang, siapa-siapa yang ingin berinfak untuk Amal Valley ini, bolehlah dia menyumbang dan berinfak untuk Amal Valley, satu badan NGO untuk buat kerja-kerja amal. Tapi base kami ini di Ampang. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita cakap dengan kawan kan, hari ini ada kes, tapi memang tak nak datang pun. Hari ini ada kes COVID, contoh 4 jenazah yang kita nak kena ambil hari ni, nak hantar kepada perkuburan. Dia memang malas nak pergi, tapi duk malu kat kawan. Datang tak? InsyaAllah. Tapi memang tak nak datang pun. Memang niat tak nak datang pun kan. Ini kalimat-kalimat, hukumnya kalau kita permainkan, kita persendakan, hukumnya berdosa. Tapi dia nak datang, insyaAllah. Memang 80% memang nak datang. Tapi dia lapis juga, insya-Allah kalau ada halangan dan sebagainya, dia tak dapat datang, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dengan izin Allah Ta'ala ini, jadi tuan-tuan, kalimah dengan izin Allah, bukan suka-suka, bukannya nak main-main, tak. Tetapi dia memang nak buat, cumanya kita harap diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Kemudian, ini kalimat yang keempat. Pun susah nak ucap. Kan? Pun susah nak diucapkan kalimat insya-Allah. Berapa ramai yang selalu sebut, selalunya kita apa dengan penuh keyakinan, kita akan kata insya-Allah, tak ada payah. Confirm. Jadi nak? Jadi. Macam kita tu seolah-olah kita yang menentukan segala-galanya. Padahalnya kesemua itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma merancang, kan? Yang menentukan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepatutnya kita akan mengucapkan kalimat insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ni kalimat yang keempat. Kalimat yang keempat, pertama bismillah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga astaghfirullah, yang keempat mengucapkan insya-Allah. Sukar tuan-tuan, bukan senang. Bunyi macam senang. Alah, ini kalimah yang paling senang. Mudah nak diucap. Tapi susah tuan-tuan. Berapa ramai orang yang nak mengucapkan kalimat-kalimat ini tuan-tuan. Kemudian kalimat yang kelima ialah mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Jika menghadapi suatu tidak disukai dan tidak diingini. Susah, berat. Nak buat baik ni berat, susah. Semua ni perlukan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cabaran nak buat baik, walaupun bunyinya buat baik, tapi bukan buat baik semestinya tak ada ujian. Buat baik juga ada ujian. Tuan-tuan nak datang sembahyang berjamaah, ada ujian. Berat rasa. Inilah sebab itu bila dipanggil hayalas salah hayalas falah, apa kita baca? La haula wala quwata illa billahil azim. Kan? Sebab itu buat benda baik ini memang banyak ujian, banyak dia punya rintangan dan sebagainya. Maka kita mengharapkan pertolongan Allah, kekuatan dari Allah untuk kita melakukan sesuatu. Bunyi macam senang. Alah, nak buat itu pun susah ke? Bunyi macam senang. Ujian banyak, dugaan banyak. Walaupun kadang-kadang kita buat baik, tomahan banyak. Kan? Umpatan, kejian dan sebagainya banyak rintangan. Kan? Walaupun kadang-kadang kita berfikir, buat baik pun orang mengatur juga. Kan? Buat baik pun orang mengatur. Sebab atas dunia ni tak ada istilah orang tak mengatur, tuan-tuan. Buat baik pun orang mengatur, tak baik pun orang mengatur, tuan-tuan. Pasal itu Luqmanul Hakim, kisah yang paling masyhur, tuan-tuan kan. Belum ada lagi kan, apa yang kita buat ni orang tak kata. Mesti ada orang kata punya. Apa pun yang kita lakukan, baik ke tak baik ke, mesti ada orang cakapnya.
Sebab itu kalau kita tengok kisah Luqmanul Hakim kan, bersama anak dia naik kaldai kan. Bila bapa naik, anak jalan, anak tarik, jumpa segolongan. Orang pun cakap, kau tengoklah, aduh, apa punya bapa dah, dia sedap-sedap naik kaldai, anak suruh jalan kaki. Gilanya bapa lagu ni, tak ada akal ke apa? Dengar kat Luqman, turun Luqman, suruh anak pula naik. Kan? Anak pula naik, jumpa lagi satu golongan. Apa punya anak lah, orang tuanya suruh berjalan, dia naik. Aduh, hai. Buta perut betul lah anak dia ni kan. Turun. Jalan pula dua-dua. Jalan dua-dua, jumpa lagi orang. Alah, dah ada kaldai tak nak naik. Apa punya bodoh lah dia ni. Naiklah kaldai tu. Itulah guna kaldai. Dengar kau Luqman. Kan? Naiklah dua-dua. Jumpa pula orang lagi kan. Apa punya manusia lah, binatang kecil naik berdua, mampus lah binatang tu. Gila lah dia orang ni. Kan? Semua tak kena tuan. Pikulnya kaldai tu. Anak dengan bapak pikul. Pun orang cakap juga, sampai mati kaldai tu pun orang cakap. Artinya hidup ini, apa yang kita buat ni, baik ke, tak baik ke, elok ke, tak elok ke, mesti ada orang cakapnya. Dia mesti. Tu kena terima, tuan. Aku pun tak faham lah. Buat baik pun orang cakap. Saya kan. Tak ada kesudahan dia. Memang mesti orang cakap. Kan? Dah mati pun orang cakap lagi. Dah masuk ke kubur pun orang sembang tentang dia punya hal. Aku tengok kubur dia kan. Dia dah mati dah lah kan. Dah masuk kubur pun kita nak bercakap. Kan? Tak ada sudahnya. Apa pun yang kita buat hari ni, tak ada istilah kata orang berdiam. Tak mungkin. Jadi, pasal itulah kita baca apa? La haula wa la quwata illa billah. Aku tak mampu ya Allah. Aku buat ni, aku serahkan engkau ya Allah. Orang nak cakap ke apa ke, aku tak mampu ya Allah benda ni. Kau janganlah bagi aku dengar benda-benda ni ya Allah. Kan? Kau tutuplah pendengaran aku tu ya Allah, dengar daripada perkara-perkara ni. Kan? Baca la haula wa la quwata illa billah. Susah tuan-tuan nak baca. Kan? Berapa ramai yang boleh sebut la haula wa la quwata illa billah. Kita rasa kita hebat ya. Kita rasa kita kuat, kita rasa kita mampu lakukan. Semua kita rasa kita lah hebat. Padahalnya semua itu ketentuan dari Allah. Kita buat, mohon kat dia, kau tolonglah aku ya Allah, aku tak mampu. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, yang kelima. Kalimat yang keenam, mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila menghadapi dan menerima musibah. Alladzina iza asabatuhum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi terutama orang kita ni lah, orang Malaysia, orang Melayu ni kan. Bila dia ucap ni, bila mati ya, meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengar kawan jatuh motor, Sianu jatuh motor, kita pun ucap innalillah. Hei, hidup lagi lah. Yalah dia jatuh motor, yalah dia jatuh je, tak teruk pun, luka je. Itu innalillah lah. Musibah. Kau ni macam doa kau orang tu mati. Sebab kita dah terbiasa, terlatih macam tu daripada kecil. Meninggal je baca innalillah. Mana ada orang terantuk baca innalillah? Terantuk innalillahi wa inna ilaihi. Apa kena? Terantuk. Yang kau baca innalillah kenapa? Lah terantuk. Bukannya mati, hidup je. Memang hidup, tapi musibah. Kereta rosak, kita baca innalillah. Tapi tak ramai yang buat lagu tu. Kereta Sianu rosak, innalillah. Kau ni gila ke apa? Kereta, bukan orang. Kereta rosak. Yalah, innalillah lah. Bukan orang hidup. Tak ada masalah. Kereta dia tak hidup. Yang kau baca innalillah, kenapa? Sebab orang kita dah dilatih macam tu. Kan? Daripada kecil sampai tua, kita ni dilatih jangan diubah. Diubah je sikit, siaplah kita. Mesti mendapatnya. Kan? Jadi, sepatutnya apapun musibah, walau kecil, walau besar, musibah yang kita hadapi,
bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab Tuhan kata dalam Quran kata, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuhan kata, apabila dapat musibah, terima musibah secara umum, bukan mati, musibah apa saja, kecil ataupun besar musibah yang kita terima, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun kadang-kadang kita tak baca hak ni. Bila kita baca, bila hanya meninggal sahaja. Silapnya kita itulah. Jadi ini 6 kalimat dah. Bismillah, alhamdulillah, astaghfirullah, insya-Allah, la haula wa la quwata illa billah, dan juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang ke-6. Dan yang ke-7, yang terakhir, kalau kita tengok, kalimat la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sepanjang siang malam hingga tidak terpisah dari lidah kita ni. Cumanya kadang-kadang kita ni mengucapkan kalimat-kalimat ini biarlah sempurna. Kadang-kadang banyak orang berzikir yang tak sempurna. Sebutan dia, ada makhraj dia, ada sebutan. Kita nak nyebut ni yang berkaitan dengan nama Allah, kita berkaitan dengan Allah dan Rasul. Nyebut nama orang pun tuan-tuan, kalau ada gelarannya pun kita kena sebut betul-betul. Sebab itu orang yang jadi MC ni tuan-tuan kan tulis kat kertas siapa yang hadir tu. Tetamu-tetamu yang hadir, yang amat berhormat, yang mulia. Semua dia sebut. Dia tak main sebut je tuan-tuan kan. Orang tu yang amat berhormat, kita kata yang mulia. Dia mesti ada sebab. Sebut betul-betul. Siapa yang datang, gelaran dia apa, semua dia sebut semua. Sebab itu nama Allah Subhanahu wa taala juga naklah disebut dengan betul. Kalimat-kalimat yang berkaitan ini kena sebut dengan jelas makhrajnya. Sebab itu huruf-huruf dia ada makhraj tertentu, macam kalimat salam. Banyak orang bagi salam kadang-kadang tak betul, tuan. Kita nak jawab pun malas. Waalaikumsalam. Kawan tu elok, assalamualaikum. Kita, Assalamualaikum. Kawan salam. Yang jawab pun tak, yang membagi dah tak betul kan. Yang jawab pun tak tahu nak jawab, jawablah macam tu juga. Assalamualaikum. Salam. Kita nak pahala, kita nak ganjaran di sisi Allah, tapi sebutnya tak betul. Sebut tak betul. Macam mana nak dapat ganjaran? Sebab itu dalam Islam ini, tuan-tuan, ada adab, ada cara, ada makhraj, semua ada, tuan-tuan. Yang Nabi tunjuk. Bukan suka-suka. Sampailah kalimat-kalimat zikir. Tuan-tuan dengarlah kalimat orang sebut. Kadang-kadang, subhanallah. Ya ilah, kawan tu dah elok-elok. Subhanallah. Kita hari ni, subhanallah. Malaikat yang tulis itu sebelah lagi mana? Bau sebelah pun ni. Aku setakat ni baru dengar sebelah bau. Yang sebelah lagi. Elok sebutan dia. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita dengar kadang-kadang orang berzikir macam tu. Subhanallah. Malaikat yang tukang tulis tu pun mikir je kan. Apa benda lah yang kau sebut ni. Sebab itu patut orang banyak berzikir ni jiwa lembut. Ala bizikrillah tatmainnul qulub kan. Ini orang berzikir hati tak lembut juga, kerah juga. Lepas tu nak salahkan zikir kan salahkan siapa? Aku pun heran dia tu kan zikir kuat, tasbih sampai 1000. Hati kerah betul ke aku tengok. Pelik tu dia ni. Tidak, bukan tasbih tu salah, dia tu salah menyebut. Tuan tengok tak orang berzikir bertahlil kat rumah orang. Tuan tengok tak? Apa benda? Lepas tu kejut-kejut pula. Allah! Sampai terkejut kawan tu kan. Kawan tepuk. Lajak tu sampai bercolek. Dah habis dah. Tak ada. Tak dengar lah. Zuk dah sampai. Zuk apa? Habis berzikir 300, tu imam pusing. Lepas tu doa. Turun. Panjang tak habis lagi. Turun.
Berat sangat ni. Turun kita habis. Rabbana nak habis tu. Dekat siapa? Lepas doa. Lepas lagi makan. Lepas makan, apa nak buat? 300 doa tadi. Tak tahu. Zikir apa yang kita buat? Apa yang kita lakukan? Sampai jiwa tak boleh lembut, hati tak boleh lembut, sampai tak mencegah dari dosa. Kita pun tak tahu. Tuan-tuan tengok tak? Kadang-kadang keduri kan? Tuan-tuan. Kita pun, lajunya dia ni. Banyak zikir ni. Tuan rumah pun suka. 300. Berbaloi lah ayam kan. Lauk ayam. Ikan habis. Ayam. 300. Habis. Seronok tuan rumah tengok. Puas hati lah imam ni buat 300 je. Doa pun panjang kan. Lepas tu. Berkepul-kepul lah sahab. Zikir ni. Sebab apa tuan-tuan? Nak salah zikir tu. Bukan salah zikir tu. Zikir tu betul. Sebutan tak betul. Kan? So itu ada hukum tuan-tuan. Macam Fatihah ada hukum. Semayang baca Fatihah tak betul hukum dia. Tak sah semayang. Kan? Apatah lagi kita sebut nama Ta'ala ni zikir ni bukan main-main. Kan? Tapi nak macam mana? Kita dah biasa buat lagu tu. Kan? Kita ikut kebiasaan. Kadang bila kita tegur, marahlah orang kan. Dia tu semua tak kena. Bukan. Cuba sebut elok-elok. Tuhan kata aku bukan nak banyak pun zikir kau tu kan. Bukanlah nak banyak pun zikir tu. Tak payah banyak-banyak pun. Sebab pasal itu dia kata sebut satu kalimat, satu huruf pun Tuhan bagi sampai 10. Kan? Ba, sim, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. 19. Kali dengan 10, 190. Satu huruf 10. Tapi betul lah sebutnya. Kan pasal nak banyak pun. Yang kita nak banyak-banyak sampai tak betul sebut tu pasal apa? Pasal apa sampai tak betul nak sebut? Lepas tu nak markah banyak. Macam mana? Kita duk sibuk nak banyak. Hari ni mentaliti kita apa? Nak banyak. Nak kuantiti. Kualiti tak ada tak apa. So itu kita buat kerja amal ni pun kita bukan nak banyak pun. Kita buat bagi cantik, bagi sempurna, elok-elok. Pengurusan jenazah bagi elok. Kan? Bukan nak banyak pun. Ni ada 8 ni jenazah ni Syekh. Kita kena kejar 8-8 ni. Nah, kita buat dengan tenang, sempurna, elok-elok. Kalau jenazah biasa kita kapan elok-elok, mandi elok-elok, semayangkan elok-elok, jangan buru-buru. Sebab kita bukan nak banyak. Kita hari ni berebut nak banyak kan. Berebut nak banyak. Ni ada lagi, ada. Seronok-seronok kan. Buatnya tak sempurna. Sama juga kita SOP ni. Kita jangan nak buru nak cepat. SOP kena ikutlah. Pakai elok-elok. Kan? Keselamatan kena jaga dan sebagainya. So itu tuan-tuan, amalan ini bukan banyak sebenarnya. Amalan ni bukannya nak laju, nak banyak, nak cepat habis. Tak ada. Tinggal lagi mentaliti kita hari ni. Nak banyak, nak cepat habis. Tu mentaliti kita tu. Saya berkuliah sebelum PKP dulu pun. Kalau baca kitab ni lambat pun jadi masalah. Bila nak habis Ustaz? Dah setahun Ustaz, kitab ni tak habis. Saya kata, faham ke? Tak apa Ustaz, yang penting habis. Saya tu banyak dah habis kitab. Lepas tu suruh dia baca balik semula. Harap tak boleh baca pun. Sebab kita leka nak habis cepat. Kita nak buat macam sistem universiti. Universiti bukan sistem nak itu. Universiti memang sistem kita nak kejar 4 tahun nak habis. Baca. Peksa, lulus. Habis 1 tahun. Baca, peksa, lulus habis. Kita mengaji surah masjid ni semua-semua ni. Kita nak ilmu, nak bagi faham, nak betulkan amal ibadat. Kan pasal nak sijil pun. Yang mengaji kat masjid surah pun dah tua-tua. Sijil apa nak lagi? Nak dia apa? Kita nak bagi faham. Kita mengaji ni semua nak bagi faham. Semua yang kita buat ni nak bagi faham. Bukannya kita nak kejar, nak sijil. Tak ada. Bukan itu. Sebenarnya itu sebabnya kadang-kadang inilah yang ditunjukkan. Kadang-kadang sebutan makhraj kalimat ni tak banyak mana. Tapi buatlah dengan sempurna. Buatlah dengan betul. Supaya amalan yang kita buat ini
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duk sibuk nak banyak, kita sibuk nak itu, nak ini, nak cepat habis dan sebagainya. Akhirnya ibadat yang kita buat tak memberi kesan, ibadat yang kita buat tak pun memberikan bekas pada diri kita ni. Nak katakan mencegah, kita kalau kita tengok bertahun dah sembahyang, tak cegah juga maksiat kita. Bertahun dah kita berzikir, tak lembut juga hati kita. Bertahun dah baca Quran, kan? Tak gak ikut apa yang dalam Quran. Inilah kesilapan yang terjadi. Jadi tuan-tuan, sebab itulah malam ini saya bicara sedikit sahaja tentang kalimat-kalimat ini. 7 kalimat ini kalau kita buat betul-betul, bismillah, setiap kali apa kita nak buat amalan, kita baca bismillah. Hatta kita nak buka paip air pun baca bismillah. Nak pasang suis lampu pun bismillah. Kita bukan tahu pun suis apa yang berlaku, kan. Mungkin nampak kita elok, kena tengok-tengok current short. Kan. Kita bukan tahu, sebab itu sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala dulu. Buka pintu bismillah. Semua baca bismillah. Dah sudah buat, alhamdulillah. Dah selesai menguruskan jenazah, balik ke base, alhamdulillah. Ini kadang turun van pun terlupa. Turun van dah sampai ke kubur pun terlupa nak ucap alhamdulillah sampai dah kubur. Dah balik ke base, balik di Ampang ini pun terlupa kadang-kadang nak ucap alhamdulillah. Lupa tuan-tuan, bukan orang lain, saya sendiri pun kadang-kadang terlupa tuan-tuan. Tak biasa buat. Nak ucapkan astaghfirullah setiap kali buat dosa, tengok dosa, cepat-cepat istighfar, susah. Ini kalau kita dapat amalkan pun, kata ulama, siapa-siapa yang dapat mengamalkan ini dengan 7 kalimat ini, maka kita dipandang mulia di sisi Allah dan malaikat, serta diampuni dosa-dosa kita mudah-mudahan. Wallahu a'lam, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, pada malam sekadar itu saja dulu. Sebab malam ni saya pun masih ada program di Amal Valley ini untuk bacaan tahlil arwah-arwah yang kami kebumikan, kami uruskan. Arwah-arwah yang telah kami uruskan sepanjang pengurusan kami tentang COVID ataupun yang tak COVID dan sebagainya, insya-Allah. Jadi sama-samalah tuan-tuan doakan kami juga, Amal Valley Organisation ini, mudah-mudahan kami terus istiqamah untuk membuat kerja-kerja amal, dan juga mudah-mudahan, dan juga kami mengalu-alukan sumbangan-sumbangan untuk Amal Valley Organisation ini. Mudah-mudahan kami dapat memanfaatkan sumbangan-sumbangan tuan-tuan. Jadi untuk yang surau An-Nur Pasar 3, mungkin tak ada nombor akaun yang Amal Valley, kan? Jadi boleh nanti boleh WhatsApp dengan saya dan sebagainya. Boleh buka Facebook Amal Valley Organisation. Kat situ semua ada nombor-nombor akaun dan sebagainya untuk membantu kami lah dalam menjalankan kerja-kerja amal. Jadi saya sebagai penasihat Amal Valley, penasihat syariah Amal Valley, mengharapkan juga sumbangan dari tuan-tuan untuk membantu kami untuk meneruskan kerja-kerja amal sepanjang COVID dan sebagainya, insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang inginkan bantuan kami dari sudut pengurusan jenazah, cumanya kalau dari Seremban tu agak jauh, cuma kami tidak, yang jauh-jauh kami tak ambil lah untuk COVID, kami ambil jenazah-jenazah biasa. Kalau yang dekat-dekat mungkin kami uruskan untuk COVID dan sebagainya, insya-Allah. Jadi boleh berhubungan saya dan juga sahabat-sahabat saya nanti. Di situ ada tercatat nombor akaun Maybank Amal Valley Organisation. Tuan-tuan boleh tengoklah. Tengok siapa nak menyumbang, dan panjang-panjangkanlah. Boleh tuan-tuan boleh share semua tu, insya-Allah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak surau An-Nur Pasar 3 dan juga saudara Zulkifli daripada Seremban yang sudi mengundang saya untuk membuat kuliah secara online pada malam ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita sama-sama dapat amalkan
Yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik itu datang dari kelemahan saya sendiri. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita baca doa selamat sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad salatan tunjina biha min jami'il afat wa taqtaruna binnaka darajat wa tubal bi aqsal ghayat min jami'i tasmika bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka dinana wa imanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa audadana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma janna fika nafika wa amanika wa jiwarika wa iyazika min kulli syaitan marid wa jabbarin wa zi'in innaka ala kulli syai'in qadir. اللهم سلمنا وسلم وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أزاقنا وسلم توحيدنا وسلم آبائنا وسلم أمهاتنا وسلم إخواننا وسلم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في البركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة بعد الموت في سكرات الموت نجاة من الحساب. اللهم في البلاء يا الله بلاء رحمن بلاء رحيم ادفع عنا البلاء والوباء والفحش المنكر ما ظهر منها وما بطن إنك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.